Riko dah memang tahu anda ni stateless ke macam mana? Mula-mula tak. Maksud saya tunjuk saya ada IC number. Saya beranak SGH, tapi dia punya bawah letak you're not a citizen of Singapore at time of birth. Sebenarnya Riko ni merupakan salah seorang daripada lebih 800 orang tanpa kerakyatan yang tinggal di Singapura. Pernah ada rasa nak bunuh diri. Pernah, sebab saya ada fikir macam buat apa aku hidup kat dunia ni tapi tak boleh buat apa-apa. So saya anggap ni satu ujian. Mungkin bukan sekarang saya untuk bahagia, mungkin masa depan. Selamat kembali ke satu lagi episod Notapis. Saya Natasha Mustafa. Dan saya Aisyah Nordin. Hari ini kita ingin berkongsi tentang seorang individu yang saya rasa amat Wow, unik macam mana tu? Dari segi apa? Saya berikan gambaran Okay. Aisyah. Selalunya pada awal pagi ataupun tengah hari, orang ramai selalunya dia either ke sekolah ataupun diorang ke kerja. Betul? Tapi individu ni dia buat opposite. Opposite? Opposite. Okay. Beliau akan duduk di rumah ataupun tunggu di taman lah, at the park lah. Sehingga rakan-rakannya habis kerja ke, habis sekolah ke. Okay. Tapi ini bukan pasal dia tak nak pergi kerja ataupun tak nak pergi sekolah. Dia tak boleh. Dia tak boleh pergi kerja, tak boleh pergi sekolah. Tak boleh. Kenapa tu? Soalan ni saya rasa baik, tapi kita tanyalah tetamu kita. Okay. Untuk kongsi pengalamannya bersama kami di studio, hari ini adalah Riko Rafizwan. Apa khabar? Hai, Apa khabar khabar, baik. Riko? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio kami. Mungkin Riko boleh perkenalkan diri anda. Introduce yourself. Hai, nama saya Riko. Saya 25 tahun. Sebenarnya Riko ni merupakan salah seorang daripada lebih 800 orang tanpa kerakyatan yang tinggal di Singapura pada 31 Disember 2023. Ini bermakna dia tak diiktiraf sebagai warga negara mana-mana negara dan tak mempunyai kewarganegaraan. Dan sebagai seorang dewasa tanpa kerakyatan di Singapura ni dan bukan PR kan, beliau tak berhak mendapat pendidikan, penjagaan kesihatan dan perumahan subsidi. Tapi untuk kita dengar lebih lanjut lagi, mungkin kita tanyakan kepada beliau sendiri. Mungkin Riko boleh kongsikan sedikit mungkin kisah anda. Apa yang saya tahu, saya lahir di Singapura. SGH kat SGH sana. Tapi tak berapa pastilah macam mana cerita dia. Sebab apa yang saya tahu, dia dah dilahirkan, mak betul saya bagi kepada kawannya, iaitu mak angkat saya lah. So mak angkat saya jaga saya daripada kecil. Lepas tu mak saya tak cakap lah, hilang. Dia hilang. Daripada situ mak angkat saya jaga tanpa birth certificate tu semua. Tak ada any documents lah. Dia kosong. Dengan itu diorang tak boleh buat apa-apa. Diorang just jaga saya daripada kecil sampai besar. Mak angkat saya pun tak tahu nak buat apa. Sebab diorang pun tak berapa pandai. So bila saya kecil tu diorang tak tahu macam mana nak dapatkan saya itu PR or citizenship. Or macam something like that. Then membesar dengan tak ada ni lah, IC. Citizenship. Maknanya dari kecil tu Riko dah memang tahu anda ni stateless ke macam mana? Mula-mula tak. Mula-mula masa kecil tak adalah fikir banyak. Selalu macam masih budak kan. So lepak bawah blok, main bola gitu, lari-lari semua, catching lah ni semua kan. Then tak fikir banyak lah, macam kawan-kawan pergi sekolah. Asal aku tak pergi sekolah macam gitu lah. Tapi tak kisahlah, nak enjoy dulu, tak fikir pasal sekolah, budak kan. Nanti tunggu kawan-kawan balik. Ada kawan tanya, korang tak pergi sekolah lah, lepak dengan aku macam gitu. Jadi bad influence pula. Ada juga. Tapi kecil kan tu. Terus dia macam tak boleh lah, nanti mak aku marah. Nanti saya cakap lah macam, mak aku okey je. Tak tahu apa kan tu. Gitu je lah hari-hari. Maknanya Riko dilahirkan tanpa kewarganegaraan, stateless. Tapi apa yang buat anda stateless tu sebenarnya? Apa mungkin sebab anda stateless? Is it because your mother tak foreigner atau stateless? My mother is PR. It's very confusing because walaupun dah 25 tahun ni, banyak lagi yang tak tahu cerita dia. Yang saya tak tahu banyak lagi. So saya pun confused. So tak tahulah macam mana tu. Dan saya jumpa mak saya balik pun, dia tak ingat sebab dia half stroke kan. So
Dia punya ingatan pun macam tak berapa ingat lah macam mana yang saya berjaya stateless ni semua. Maknanya dekat birth cert dia tak letak citizenship nak kira atau Tak, birth cert saya tunjuk saya ada IC number. Aha. Saya beranak SGH tapi dia punya bawah letak you're not a citizen of Singapore at time of birth. Itu yang pening dia. Itu yang confuse dia. IC number dia macam S bla 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 bla. Betul. Oh, jadi Yes. ada Ada IC birth number, cert, ada IC number Tapi not a citizen of Singapore dia yes, letak macam situ. itu. Yes, correct. So it's very confusing jugalah. Saya pun macam kenapa terfikir juga. Bila diorang dapat IC, diorang tanya saya lah, mana kau punya IC? Asal kau tak dapat? Tu time pun saya macam tak minda. Saya macam biarlah tak ada IC, memang mak simpankan ke apa tak tahulah, tak fikir kan. Macam tak ada IC lah, tak boleh jawab lah. Macam entah, aku pun tak tahu macam gitu. Sampailah satu tahap tu, bila dah makin besar tu, umur berapa saya kurang pasti, mungkin 18 ke 19, saya lepak dengan kawan-kawan saya lah. Kita daripada pergi makan daripada mana tak ingat, daerah Clementi juga. Sekali time balik tu banyak polis. Habis dia nampak kita, dia nak tahan kita. Habis saya dah takut sebab saya tahu saya tak ada IC masa tu. Tapi saya tak tanya asal. Itulah peliknya kenapa saya tak tanya kan. Habis saya macam macam mana ni. Habis kawan semua macam saya ni kriminal pula. Semua dah macam kepung saya lah. Dah kepung dah. At least lawyer lah kawan-kawan. Macam Member takut betul. ni, jantung dah laju ni. Sekali diorang datang, diorang screen satu-satu. IC mana IC? Habis saya macam tak ada IC. Macam mana boleh tak ada IC? Tanya macam tak tahu jawab tu. Macam memang tak ada. Macam kalau tak percaya you all can call my mom lah. Macam itu. Dan dia macam jangan dia ingat saya ni wanted lah, kira kriminal lah. Habis saya cakap saya tak buat apa-apa, saya clean. Ya ke? Jangan sampai aku bawa kau pergi station tau, macam gitu. Habis saya dah takut lah. Saya macam alamak, nasib lah itu officer baik, dia call. Dia cakap tak apa, tak payah call, pergi rumah kau terus. Sebab rumah dekat kan. Sebab diorang tanya saya tinggal mana kan. Pergi tu yang diorang jumpa mak angkat saya. Then from there diorang berbual dengan mak angkat saya. Jangan biarkan budak ni macam, nanti budak ni boleh kena apa-apa. Do something about it lah. Daripada situ lah jumpa MP, terus pergi ICA. From there I get the special pass. Tapi penat. Sebab weekly nak kena renew. Penat gila. Hari-hari nak. Special pass apa tu? Special pass tu mengatakan saya boleh tinggal di Singapore. Dia macam IC lah, tapi tak buat apa. Tapi bagusnya ni special pass boleh kerja dengan letter of consent. Tapi susah jugalah. So nak dapatkan S-Pass tu kena buat setiap minggu? Ya, mula-mula. Mula-mula setiap minggu. So makin dia tengok conduct kita bagus, makin lama monthly. Daripada monthly, yearly. Sampai sekarang lah yearly. Setiap tahun tu Kena harus renew renew. Kena renew. Tapi bila pergi ICA tu mereka tidak macam beritahu anda macam mana nak untuk tak lagi pakai S-Pass ni untuk Diorang pun PR ke, dapat citizenship ke? Diorang pun confused dengan situation saya. Diorang macam kenapa budak ni tak ada IC macam mana? Confused. Tu time saya belum ada birth cert. Saya belum jumpa mak betul saya. Saya jumpa mak betul saya lambat. Tu yang tak boleh buat apa-apa. Jadi bila yang anda jumpa mak betul tu, pada usia berapa tu? 2020 tak silap. 2020 baru Baru lah. juga. Baru juga. Daripada situlah saya dengan kawan saya, nama dia Adil, boleh sebut nama kan? Boleh. Dia banyak juga tolong saya. Dia kata, kau check lah mak betul kau punya SingPass. Saya ni tak pandai sangat, tak pernah ada kan SingPass tu. Kenapa check lah, check sama-sama lah. Kawan saya ni suruh pergi information. Saya pergilah. Terkejut sih, ada nama saya dengan IC number. Wah, tupat. Saya punya happy. Saya macam, ya Allah, bersyukurnya. Sebab saya ingat boleh dapatkan IC lah. Terus kawan saya email ICA ke apa, saya lupa. Terus kita pergi ICA, ambil tu surat beranak. Terus nak buat IC, diorang kata tak boleh. Masih tak boleh Tak boleh. Rupanya mengatakan yang tadi saya cakap lah, you're not a citizen of Singapore at time of birth. So ketika tu bila dah dapat pergi ICA tu, nak dapatkan IC tu, dia tak boleh buat apa-apa lah. Tak boleh. Dia cakap memang awak ada surat beranak, tapi kalau bawah tu mengatakan gitu, tak boleh jugalah. Tak boleh dapat juga tu IC. Tapi dah pergi jumpa MP semua, ada any tak ada answers yet lah Sekarang ada baru-baru juga ada good news. ICA email saya untuk
buat tu PR punya application, is it? Ya. Okay. ICA sponsorship if I'm not wrong. Then mak angkat saya lah jadi yang sponsornya. Kita dah fill up the form tu semua, dah hantar kat ICA. So sekarang tengah tunggu je lah. But dia akan ambil masa dalam 9 bulan. At least ada progress lah. Yeah, Kan? ada Ada progress. something that you can do untuk dapatkan that citizenship. How do you feel lah? Macam mana perasaan anda sekarang, like daripada something yang very uncertain sekarang, you ada some answers, ada harapan lagi. Apa Rasa perasaan? dia happy lah. Macam ada progress lah. Dia tak macam stuck kat situ je dengan pertolongan social worker saya semua. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ya, saya anggap ni apa tahu, macam selagi Allah tu bagi ujian bersyukur. Alhamdulillah. Jangan sampai Allah tu tak bagi ujian. Itu part saya kena takut lah. So saya anggap ni satu ujian. Mungkin bukan sekarang saya untuk bahagia. Mungkin masa depan. Saya fikir tu macam lah. Positifnya. Positif. Ya. Baguslah. Cakap pasal perkembangan ataupun update saya dan progress kan. Dengar-dengar sebenarnya saya buat kajian research tentang Rico kan sebelum kita adakan podcast ini, dan sejak beberapa laporan daripada akhbar yang berlainan keluar, contohnya macam ST, New Paper dan sebagainya. Saya dengar ada updates, ada orang ramai yang telefon Rico ke untuk memberi peluang untuk pekerjaan dan sebagainya. Mungkin boleh kongsi? Itu saya dapat tahu daripada social worker saya, sebab diorang banyak email social worker saya. Diorang kata macam 10 orang, sekarang maybe lebih kot, saya tak tahu, nak kasih saya kerja. Banyak, Alhamdulillah. Tapi saya social worker pilihkan lah, sebab saya bilang dia lah kerja macam mana saya sesuai. Saya tak pandai sangat. Habis ada yang nak ajar saya English classes, sebab saya English pun tak bagus mana lah. Ada N-level tu semua. Alhamdulillah. Tapi saya ingat saya nak fokus kerja dulu. N-level ni semua nantilah. Ada yang financial issue, banyak. Ada pasal agama. Alhamdulillah. Pelbagai Banyak yang prihatin lah. Tapi berbalik pada pengalaman anda sebagai masa kecil anda kata anda tidak pernah ke sekolah langsung. Tidak pernah. Jadi daripada mana, like sekarang kalau berbual dengan Rico ni macam biasalah, like, macam not bad lah, macam, not bad. Like tak ada any inkling lah. Tak ada. Jadi daripada mana anda belajar, daripada kawan-kawan ke, socializing ke, macam mana? cakap dia macam datang tau. Datang. Bukan nak kata Genius saya. macam Dia datang. Bila kecil tu saya bagusnya, I'm proud of myself lah, because ada mindset macam fikir masa depan. So saya tengok TV, macam cerita, subtitles macam gitu. Tengok kartun. Saya observe kawan saya, macam dia tulis. Kadang dia tulis buat kerja sekolah, nanti saya kat situ saya tengok. Atau diorang berbual, nanti saya macam observe, diorang macam gini. And from there, ada kawan bantu sikit lah. Ada juga. From there saya belajar sendiri. Daripada mula saya belajar, nama saya Rico. Saya tak tuncak tulis. Tapi handwriting saya masih belum bagus lah. Penmanship Kadang-kadang- kena Sebenarnya boleh itu tu. orang educated mana pun, tengok doktor. Sama. Handwriting macam mana Macam kerayam doktor? juga. Bukannya. Tapi kalau sekarang kan teknologi banyak, kita betul. gunakan typing. Komputer Yes. je. Itu Jadi- senang. Tapi tu saya macam jealous lah. Kawan-kawan aku pandai, nak try lah. So saya try out. From there saya tengok kartun lah. Mostly tengok kartun lah. Macam baca, Kartun apa dengar tu? diorang berbual. Yang you suka tengok, yang you belajar language ni. SpongeBob gitu. Baru nak tanya SpongeBob ke? Sama lah macam nak dia suka. Saya sama. memang suka Favorite. SpongeBob. Sama. Tom and Jerry biasa-biasanya kartun. Macam Dari gitu segi lah. bahasa Melayu pula, belajar daripada siapa? Bahasa Melayu mungkin Ibu bapa? ibu apa lah. Dengar diorang berbual. Saya tak tahu. Itu memang macam datang. English je macam susah sikit. Dia macam dah boleh berbual. Jadi di rumah bercakap dalam bahasa Melayu lah. Dia bahasa Melayu. Tapi Melayu saya pun tak bagus mana lah. Jadi ibu bapa anda ni sekarang mereka bekerja sebagai apa? Mak saya housewife. Aha. Bapak saya kerja cleaner. Ada adik-beradik lain atau Tak ada. seorang? Kalau balik ke ada, saya ada abang lah. Ada abang, ada kakak. Di Saya Singapura juga? Di Singapura juga. Oh, Saya pernah dua, jumpa lah. saya ada 2 abang, 1 kakak dengan 1 adik. Sama mak ke lain? Sama mak, lain bapak. Maknanya biological mother remarried lah, kira. Macam gitu kot. Macam gitulah Macam gitu. Okay. Tapi pernah jumpa lah adik-beradik yang lain ni? Pernah. Alhamdulillah semua okey-okey, baik-baik saja. Bagaimana pula dengan bapa anda?
biological bapa? Itulah masalahnya. Saya tak tahu siapa bapa saya. Okay. Macam saya mengatakan tadi, saya jumpa mak saya lambat. Mak saya pun tak ingat siapa bapa saya. Sebab dia dah have stroke kan. Dia punya ingatan tu pun tak, nama saya pun dia lupa. Saya faham lah. Saya faham. Dia diserang stroke bila tu? Itu saya tak pasti. Saya tak tanya pula. Okay. Bila dah jumpa tu baru dapat tahu dia ada stroke. Betul. Jadi pertama kali anda jumpa biological mother ni, macam mana perasaan anda? Dan anda kata tadi dia tak ingat. Kira dia tak ingat you langsung ke, nama je ke, macam mana? Dia ingat saya, cuma dia tak ingat nama saya. Dia macam perasaan dia macam tak ada apa-apa lah. Perasaan dia normal. Macam saya tak pernah tahu pun saya ada mak betul. Selama ni saya ingat yang saya tinggal dengan yang kat Clementi ni mak betul saya. Rupanya tak. Satu tahap tu orang mak angkat saya bilang lah, kau actually ada mak. Dia macam, kau ada abang. Terkejut jugalah macam, biar betul. Mama tak tahu mana, tak dapat cari. Itulah kawan saya. Dia juga tolong saya, childhood friend lah ni. Dia cakap kita try cari kat Facebook lah. Sebab kita tag nama abang saya. Then from there nama dia keluar. Ada muka dia. Macam nak try ke? Saya ni nak kata introvert tak manalah, ambivert lah orang kata kan. So, macam try je lah. So saya text orang tu. Terus dia call macam, Rico, abang cari kau dah lama. Wah, terkejut lah. So abangnya pun cari juga. Cari juga. Lepas tu dia cakap nak jumpa mak tak? So macam confused lah. Macam tak percaya dengan apa yang terjadi ni. Itulah jumpa mak. Betul. Terus lepas itu overall okay lah. Boleh lah. Tadi anda katakan mak angkat yang beritahu lah yang anda ada adik-beradik, ada mak di Singapura. Bila tu yang betul-betul that realization came that aku sebenarnya anak angkat? Atau saya memang tak dah pernah fikir gitu. tak pernah. Tak pernah. Jadi, tak ada rasa macam anak angkat pun. Cuma saya confused dengan tak ada IC je. Tu time. Tak pernah rasa macam mak aku ni tak bagi tahu aku langsung, like until only later in life yang sebenarnya you're not my real anak lah. Tak rasa pada apa-apa. usia berapa tu yang you dapat tahu yang you sebenarnya bukan anak betul lah kan? Bila yang mak angkat saya bilang umur tu berapa? 2019 ke 2020, saya lupa, around that. 2019. And from there mak saya tak nak bilang sebab takut saya kecewa. Tapi so far saya okay lah. Saya tak surprise mana lah. Tak tahu kenapa lah. So tak Pelik kecewa juga. lah. Tak lah. So, mereka pun dah jaga anda seperti anak sendirilah daripada betul. bayi Alhamdulillah. lagi. Saya bersyukur dia. Bawa pasal diorang nanti nangis je. Susah. Ada mak bapak yang jaga saya dari kecil. Cukup lengkap. Cukup makan. Sampai sekarang macam ini. Alhamdulillah. Bersyukur sangat. Ni fikir pasal future saya takut jugalah. Macam dengan tak ada citizenship. Kalau lah satu hari nanti mak bapak saya dah tutup mata. Macam mana saya? Terfikir jugalah. Seram juga nak lalui itu situation kan. Memang seram. Jadi apa antara keprihatinan tu pasal tak ada, mungkin susah nak cari rumah ke atau apa? Macam itulah. Macam saya tak ada CPF. So bank card pun tak ada. So macam mana in future tu nanti kalau nak beli rumah atau nak tinggal mana lah basically. Nak kerja dengan tak ada CPF semua. Saya fikir jugalah. Nak berumah tangga Rumah tangga lagi. Saya pun nak settle down lah asyik. Melepak je kan. Saya pun nak settle down. Dah nak settle down lah? Dah nak settle down lah. Dah ada calon dah? Calon belum ada lah. Saya tanya soalan. Alamak. Ini soalan Calon. Sorry. Nak kata ada tu boleh kata ada juga. Dia macam slowly lah. Sebab saya ada benda lagi nak kena fokus kan. So kita macam kawan-kawan dululah macam gitu. Okay. Kalau ada jodoh ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, serahkan semua pada Allah. So kawan-kawan tu tak macam tanyalah like awak ni tak ada kewarganegaraan, jadi macam mana kita nak dirikan rumah tangga bersama? Dah tahu. Sebab kalau kat Straits Times kan. Kalau kat Straits Times baru dia tahulah. Saya kenal baru juga. Baru juga. So nak kata okay. ada So apa-apa reaksi tu. dia macam mana bila dia dapat tahu? Dia cakap, it's okay, I'm proud of you. I'll be there for you. Macam gitulah. Gitu. Alhamdulillah. Semoga berkekalan. Amin. So tengoklah macam mana.
Okey, jadi itu antara keprihatinan anda lah dari segi perumahan. Bagaimana nak masa depan lah masa Betul, depan masa anda depan, itu betul, antara betul. keprihatinan. Yes. Dan dari segi pekerjaan pula anda pernah bekerja sebelum ni Saya pernah bekerja. Saya pernah kerja dengan kawan saya, Adil juga. Adil. Adil ni memang Adil member bagus lah. lah. Memang member. Dia Bagus memang lah, member. Adil. Berada orang kata. Orang kata berada. Betul, brother. betul. So dia kerja macam jualan macam gitu. So saya ni tolonglah. Dia kata kerja dengan aku lah. Angkat-angkat barang ni semua. So saya ada juga kerja dengan dia. Lepas tu dia bagi gaji lah. Dia tak dapat tolong banyak tapi saya bersyukur lah. Lepas tu saya sebelum ni ada kerja kat satu warehouse ni. With a letter of consent. Saya kerja situ. Itu yang saya dapat beli pakaian saya. So ramai tanya kalau kau tak sekolah macam mana kau dapat beli pakaian kau. Inilah saya bilang ni sekarang. Declare. Yes, Declare. dari situlah. Ada juga bapak bagi. Walaupun saya tak nak. Dia cakap tak apalah, kau pun darah muda. Beli pakaian kau bapak bagi. Tapi tak selalulah. Tapi saya bersyukur juga. Nak cakap pasal Adil ni sikit lah. Kira kan bila Rico ni buat kawan kan dan ramai kawan-kawan ni. Kawan-kawan ni tak macam judge ke? Macam like, dia ni macam tak tahu, tak pergi sekolah, tak apa. Sebelum tu mana yang anda jumpa teman-teman anda ni? Clementi Pasal tak juga. pergi- Semua childhood friend kat Clementi. Tak pergi sekolah, tak kerja daripada Macam mana interaksi macam mana tu? jumpa Macam- also? Masa tu saya tak ingat first siapa saya kenal dulu. Apa yang saya tahu kita macam orang main bola. Sebab saya ni ada street soccer. Nanti dia main bola. Nanti saya nampak saya ni kira muka tak tahu malu lah. Dia datang boleh join macam gitu. Okay. And from there kita macam main bola. Dan tersempak. Bila gigi kedai tu tersempak. And from there kita macam buat kawan daripada kecil tu. Neighborhood lah. Neighborhood lah. Clementi friends. juga. Oh. Ramai juga kawan saya yang ada untuk saya. Jadi Adil ni daripada neighborhood friends jugalah Yes. kira. Bola Ada sama. yang lain juga. Diorang tak terfikir macam like, dia ni tak pergi sekolah. Diorang dah macam tahu yang saya ni anak angkat. Cuma diorang tak cakap lah. And diorang pun tak nak assume kan. Tapi diorang tak pernah malu berkawan dengan saya. From there diorang ada untuk saya lah. Diorang tak pernah judge saya. Gurau-gurau adalah. Gurau-gurau kasar tu biasalah. Nanti diorang ambil IC diorang. Kau ada tak? Macam gitu. Tapi saya okey lah. Kawan kan. Tapi kalau orang luar tu saya tak layan jugalah sebenarnya. Tapi sedih jugalah bila diorang berbual pasal macam nak pergi overseas ni semua. Nanti saya kat tepi macam bila aku pattern. Tapi diorang belum pergi. Plan dia dulu. Belum pergi. Diorang tunggu you lah. Mungkin saya tak tahulah. Allah. Tak Jadi tahu. maknanya sekarang kira pasport pun anda tak ada kan? Tak ada. Jadi seperti anda katakan tadi, anda terfikir nak pergi luar negara semua. Ada mana-mana negara yang macam in your mind sekarang yang you rasa kalau I dah ada pasport tu kat situ lah Tempat pertama nak pergi. Tempat Pertama maybe Japan. Sebab saya suka anime kan. So dia macam minat lah. Subtitle dari anime lah sebenarnya dia belajar. Sekarang boleh cakap Jepun. Gitu. Oh, boleh cakap Jepun? Tak boleh. Tak boleh. Saya Mana tahu dia dengar. Lepas tu dia belajar dia subtitle. tak adalah. Jepun tak boleh lah. Minat anime lah. Aisyah ada cakap sikit tentang cabaran sebagai seorang individu yang stateless ni, anda tidak dapat pendidikan, penjagaan kesihatan dan juga perumahan subsidi. Jadi kita nak tahulah bila anda ni tak dapat belajar secara formal ni bagaimana anda belajar? Saya tak banyak skill sangat lah. Saya tak pandai. Sebab tu saya kata kadang-kadang diri saya ni self confident tak ada tau. Kadang rasa macam bodoh juga macam gitu. Sebab saya tak pandai banyak lah sebenarnya. Saya cuma tahu benda-benda simple. Saya tak pasti apa yang saya pandai. Tapi apa yang saya tahu saya minat bernyanyi je lah. Sebab kawan-kawan bernyanyi, saya pun bernyanyi. Dream nak jadi penyanyi lah kata. Lagu apa lagu favourite? Lagu lama-lama lah. Lagu lama-lama macam P. Tak, bukan macam Bukan lama macam tu. Acik Spin. Ya, macam saya sikit lah. Okay. Kau rahsiakan keinginan menyelimuti hati. Sikit. Saya tengah nervous ni. Saya tak boleh nyanyi. Apa tak payah. Nervous pun Itulah keluar pasal tau. keluar juga suara. Mana tahu lepas ni orang nampak tu sebagai satu audition. Betul Kita juga. tak tahu InsyaAllah. Kita Tapi tak tahu. ada main gitar ke atau Kawan saya dah ajar tapi tak berapa pandai lah gitu. Main gitar Kawan juga saya lah. memang dia bagi main gitar bagus lah. So dia main, saya nyanyi. Ada lagi kawan-kawan yang boleh nyanyi. Maknanya selalu ada karaoke lah ni. Macam gitulah. Kalau tak ada karaoke, kalau tak pergi karaoke, bawa blog, main gitar, nyanyi, buat cover. Buat cover? Buat cover. Ada video apa-apa di upload ke?
Ada juga upload. Tak adalah. Tak ada. Belum upload lagi lah. Belum nervous lah. Saya tak ada, saya Lepas ni tak ada mungkin. self confident nak nyanyi tu. Tadi dah start nyanyi tu, maknanya lepas ni Alah, boleh dah lah, upload lagi lah. Sikit. Tapi seperti mana yang Nat katakan tadi tentang anda, pendidikan anda anda kata anda belajar baca subtitle and everything. Kira pengetahuan yang anda ada sekarang ni daripada TV dan juga buku ke, atau dari teman-teman? Sekarang banyak teman-teman. Teman-teman. Dulu kan sendiri. Lama-lama tu teman-teman ajar. Saya tengok anime pun baru-baru. Dulu tak minat. So bila tengok tu lagi bagus lah. Lagi banyak boleh baca kan. Bukan baca Jepun lah. Baca subtitle. Dengar Jepun, bahasa Jepun. Tapi baca semua tak, no problem lah. English susah sikit. Ada word tu saya tak faham. Melayu memang boleh lah katakan. Cuma English tu ada macam word-word dia saya masih belajar. So the ability untuk baca ni datang secara semula jadilah. Macam gitulah. Saya pun tak tahu macam mana dia ada tu. Saya pun confused juga sebenarnya. Macam selalunya orang bila sebelum belajar macam mana nak baca tu, Betul. diorang ada macam phonics daripada apa. kindergarten. Ada macam those flashcards ke apa. Tak ada Tak ada. Ibu bapa anda bila membesar tu tak ada rasa nak masukkan anda sekolah ke? Tak boleh pun sebab masa Memang tu tak tak ada letter, documents, surat beranak. Your relatives ada cakap apa-apa ke? Tu time saya tak tahu, saya ada mak kan, yang tak dapat jumpa diorang. Your foster parent punya adik-beradik ke, family ke? Tak ada. Diorang tak Macam cakap you know, apa-apa. semasa hari raya biasa kan nanti Bergaul. keluarga ni cakap anak dia masuk mana, tengah buat apa sekarang. Diorang tahu saya nak angkat. Alhamdulillah semua accept saya macam biasa. Okay. Cuma diorang tak bilang lah masa tu kan, rahsiakan. Tapi saya faham lah. They welcome me with, saya cakap macam bagus lah. Macam tak ada macam judge ke apa, or treat saya macam benda buruk-buruk. Tak adalah. Semua benda-benda baik-baik je. Alhamdulillah. Selain daripada macam pendidikan, the other thing yang you tak dapat is penjagaan kesihatan kan. So bila you sakit ni, Saya ni susah sakit sebenarnya. So bila bukan Tak lah kata genius, susah sakit. taklah kata kebal kan, tapi dia cakap Dia cakap. tak adalah, tak ada. Cuma macam saya ni susah sakit, tapi kalau demam memang rabak. Tapi so far saya tak pergi klinik ke apalah. So kat rumah je. Jadi tak pernah pergi Itu je. doktor langsung. Pernah bila dah ada special pass, itu pun saya ni daripada kecil sampai sekarang ada migraine, tak tahu mana datang tu. So pernah lah pergi pakai tu special pass, boleh, cuma mahal lah. Dia lagi mahal lah. berapa banyak tu kos yang kena bayar? Masa tu saya pergi sekali Masa tu dalam 90 lebih. Tapi dia tak buat apa, dia check je. Dia macam Consultation lah mostly. dia kata, oh you okay, you're fine. Oh, maknanya 90 lebih ni because kira macam foreigner lah. Foreigner betul. Macam gitu, foreigner punya Tak ada fee. subsidi langsung lah. Tapi katakan na'udzubillah kalau masuk hospital ke apa, ada S-Pass tu maknanya boleh okey lah Cuma mahal je. Cuma mahal. So kalau macam tak ada macam regular medical check up ke apa ke, tak ada lah. Tak ada. So tak pernah pergi medical check up langsung? Tak pernah. Tapi saya takut jugalah sebab tak pernah check kan. So far alhamdulillah sihat lah. Alhamdulillah. Cuma migraine ni tak tahulah mana datang. Selalu dapat ke? Dia tak boleh kena panas atau ramai orang. Lagi satu pengalaman yang kira lelaki dewasa seperti anda yang dapat lalui is NS lah. Bagaimana anda rasakan bila anda dengar kawan-kawan semua dah pergi NS tapi nanti ada diorang pasal NS. Saya ni tak faham sebenarnya. Nanti saya dengar je lah. Diorang bawa pasal Adi lah, apalah. Kat bank macam gini, macam gitu. Nanti saya tak faham, saya dengar je. Sedangkan dalam kawanan kita ni, yang paling tua saya dengan Adil. Tapi yang lain semua lagi NS. Dah habis pun. Saya ni masih macam ginilah. Tapi diorang faham lah. Diorang cuma gurau-gurau tu ada lah. Bila kau pergi NS? Oh, kau dah wadi macam itu. ada rasa ketinggalan ke? Macam ada rasa lah. Kadang-kadang rasa macam bukan man. Macam gitu lah. Saya nak pergi NS juga. Nak rasa dia macam mana. Experience lah macam gitu. Jadi bila anda ada kongsikan dengan ibu bapa anda tentang perasaan anda, bagaimana anda rasa kawan-kawan lain dapat pergi NS, dapat pergi sekolah, dapat lanjutkan pelajaran? Saya jarang kongsikan pasal apa saya rasa kat mak bapak saya. Saya tak tahu kenapa lah. Mungkin tak nak diorang risau kot. Macam gitu. Okay. So saya mau tu share dengan kawan-kawan saya apa yang saya rasa. Sebab dulu banyak benda saya
lalui lah macam pasal tak ada IC ni memang banyak benda saya fikirkan. Memang stres. Apa antara pengalaman paling buruk lah yang anda pernah lalui Pasal tak ada IC tu. ni? Pernah ada rasa nak bunuh diri. Pernah sebab saya ada fikir macam buat apa aku hidup kat dunia ni tapi tak boleh buat apa-apa. Berarti aku tak ada dalam dunia ni. Tapi ngarut lah fikir macam itu. Tu time macam dah jauh sangat tu. Macam terus fikir balik macam aku ada mak bapak yang tak putus asa dengan aku. Kenapa aku nak putus asa dengan kehidupan dunia ni. Macam itu. Dengan ada kawan-kawan yang ada untuk aku. Saya fikir tu macam lah. And from there saya bangkit. Macam tak apalah. Asalkan ada lagi orang yang sayangkan kita. Habis tu saya naik pelan-pelan. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai dah 25 lah. Bila fikiran tu terlintas? Umur saya 18. Ada kongsikan dengan kawan-kawan tak ada? Ada jugalah. Apa yang diorang... Ada kena marah. Ada sedih. Takut. Sebab bila diorang balik, saya seorang. Macam-macam boleh jadi. Macam gitu. Tapi nanti diorang text lah. Call aku. Kau jangan nak seorang-seorang macam gitu. Dan Alhamdulillah semua okey lah. Saya tak buat benda mepek-mepek lah. Kira concern tu memang ada lah di kalangan teman-teman anda ni. Sebab Dan memang kawan rapat lah Memang rapat. Lepas tu saya bersyukur. Walaupun saya tak ada ni citizenship, saya ada kawan-kawan dengan mak bapak yang kisah pasal saya. Saya ada kawan-kawan yang bagus daripada kecil. Sedangkan saya ni tak pergi sekolah. Ada yang childhood friend sampai sekarang. Kirakan saya punya childhood life tu tak adalah boring kan katakan. Ada something lah. Yang fikiran untuk fikiran tersebut tu pernah kongsi dengan ibu bapanya? Pernah. Apa yang Respons ibu mereka? bapa katakan? Diorang nangis lah. Diorang takut apa-apa jadi kat saya. Tapi so far Alhamdulillah tak adalah. Mindset tu sekejap je. Macam tak fikir banyak pun. Tapi apa yang mereka katakan lah? Jangan Riko, kau jangan buat benda bukan-bukan. Kau tak ada nanti mama dengan baba macam mana. Mama dengan baba ada engkau je. Macam gitu. Saya tak suka pasal ni. Berapa usia ibu bapa ada? Mak saya 50 lebih. Bapak saya 60 lebih. Tapi pernah terlintas di fikiran apabila, seperti anda katakan tadi apabila mereka tiada lagi. Apa antara mungkin perkara yang anda rasa anda dapat lakukan lah selepas itu? Honestly, saya tak ada rasa hope langsung. Saya punya fikiran kalau diorang dah tak ada, mungkin saya jadi homeless. Macam gitu. Sebab ada orang yang tak ada IC ni, macam tadi awak mengatakan yang banyak orang di Singapura ni hidup dengan macam mana saya hidup sekarang. Ada yang sampai jadi homeless sebab tak boleh buat apa-apa dengan itu S-Pass. So saya punya fikiran macam sama. Tapi tak tahulah. Tapi takut juga. Cuma harap-harap saya dah ada tu citizenship lah sebelum saya pun nak kahwin, nak ada anak. Mak bapak saya pun nak ada cucu. Fikir jugalah macam itu. Nak dorang nampak ini cucu-cucu dorang sebelum dorang tutup mata. Actually selalunya di Notapis ni kita ada soalan yang Notapis sikit lah. Boleh. boleh. Dah kata Notapis kan. Silakan Notapis. Bagus. Pernah tak anda macam terfikirlah keadaan anda sekarang ni semua berpunca disebabkan your parents, dan pernah rasa tak macam masa depan anda ni doom kerana mereka? Pernah tak salahkan mereka? Boleh kata salahkan jugalah. Macam saya tak pernah salahkan ibu bapak saya. Mak bapak saya angkat saya tak pernah salahkan diorang. Saya salahkan mak betul saya lah. Bukan salahkan, mau tu macam marah sebab mak betul saya tak dapat buat apa-apa untuk saya. Dihilangkan diri macam gitu. So marah, memang sedih. Tapi saya punya orang bukan sifat ada dendam macam itu, tak ada. Saya dah lupakan, dah letak tu semua tepi. Okay lah sekarang Alhamdulillah. Marah, memang marah. Mula-mula tak nak jumpa, macam tak nak tengok muka mak betul saya. Tapi lama-lama macam tak apalah. Memang setiap manusia buat silap kan. So saya just anggap macam tak apalah, ni semua benda lepas. Dah terjadi pun, tak boleh buat apa pun. Kalau dapat IC tak apa juga kan. Then from there saya maafkan dia. And kadang-kadang jumpa jugalah. Tapi jarang lah. Saya sibuk jugalah. Dan apa pula untuk bapa anda yang anda masih tak pernah berjumpa dan masih mencari ke sekarang? Saya tak akan cari. Memang tak akan cari. Untuk saya, dia tak bertanggungjawab lah.
saya malu kalau jadi lelaki macam dia. Saya tak nak jadi lelaki macam dia. Kalau boleh tak nak jumpa pun. Tak nak tengok muka dia pun. Tak tahu siapalah bapak saya ni. Tak nak tengok. Tapi anda ada luangkan masa dengan keluarga mak betul anda ni, biological mother juga ke, atau sekarang ni lah? Tak sangat. Saya mostly dengan mak angkat saya. Jarang jumpa mak betul saya. Macam adik, pasal anda katakan ada adik-beradik semua kan, ada hang out. Diorang pun dengan busy dengan life diorang. Ada dah kahwin. Semua dah kahwin sebenarnya. Saya je belum. So diorang busy dengan life diorang lah. So saya tak ada time nak jumpa mak betul saya juga. Sebab banyak benda saya kena fikirkan. So memandang ke hadapan Rico, apa mungkin antara keprihatinan anda for your future right now? Dan bagaimana perasaan anda sekarang ni, dan apa yang anda ingin lakukan lah? Honestly, saya tak tahu apa saya nak buat. Apa yang saya tahu, kalau saya dah dapat 2 PR atau citizenship tu, saya nak cari kerja yang stable. Saya nak beli rumah. Ada CPF tu semua, beli rumah untuk mak bapak angkat saya, untuk saya tinggal. A better place to live lah. Lepas tu saya nak tanggung dorang, jaga dorang. So bapak saya dah 60 lebih. Saya fikir juga kalau dah, apa orang panggil tu? Bersara, retire Yes, retire. Siapa nak tanggung semua. So saya harap saya dah dapat tu citizenship. Saya nak kerja. Saya nak jaga dorang macam mana dorang jaga saya bila saya kecil sampai sekarang. Balas balik lah. And from there dah kerja, dah tolong dorang, kasih dorang apa yang saya ada. Mungkin kawan-kawan, sebab kawan-kawan banyak belanja saya. Bila dorang ajak keluar je, dorang tahu saya ni tak bekerja. Dorang macam tak apalah, keluar je. Kita kan ada. Saya nak balas balik jasa baik dorang. Banyak lah sebenarnya. Saya nak ambil lesen motor, macam gitu. Tak banyak lah. Sekarang tak banyak fikir lah. Saya cuma fikirkan saya nak dapat tu citizenship je. Tapi sekarang harapan untuk dapat tu ada lah kerana anda dah buat permohonan juga kan. Harap-harap amin. Jadi mudah-mudahan anda berjayalah dapatkan. Semoga perjalanannya dipermudah. Betul. Terima kasih. Amin. Semoga yang terbaik sajalah untuk anda. Yes. Terima kasih kepada banyak-banyak kepada Rico kerana mencurah hatinya dan berkongsi kisahnya. Bukan selalu kita dapat dengarkan kisah-kisah mereka yang tak ada kewarganegaraan di Singapura, dan ini adalah salah satu peluang yang kita dapat, dan saya berharap apa yang anda ingin capaikan akan datang dalam masa akan datang, and I selamat maju jaya lah kepada anda. Amin. Ada sebarang message untuk siapa-siapa yang pernah bantu kawan-kawan saya. Shout out sekarang. I would like to say thank you to everyone, especially my family, my friends. Saya nak cakap thanks mama baba, selalu ada untuk Rico daripada kecil sampai sekarang. Tak pernah putus asa, tak pernah mengeluh jaga Rico. Sampai sekarang, sampai Rico macam gini, tak ada rekod sebabkan mama baba jaga Rico dengan cukup baik. Dengan kawan-kawan pula, Adil, Syafiq, Yan, Din, Iskandar, Sufian, Daya, Ira, semua tu saya nak berterima kasih. Terima kasih korang sebab selalu ada untuk aku. Korang tak pernah putus asa. Tolong aku. Tolong untuk dapatkan ni citizenship. Korang tak pernah macam mengeluh ke, rasa malu ke campur aku. So aku really appreciate korang semua. Nampaknya ramai yang membantu dan menyokong Rico dalam perjalanannya, dan saya ingat dalam hati ni ada, cuma tak ingat nak dalam sebut. hati tu ada. Dalam hati ini macam gitu. Dan namamu gitu. Thanks everyone for being there. And thanks to you all for having me here. I really appreciate that. Of course. Kita juga berterima kasih. Yes, kita dan juga berterima kasih perkongsian ini. kerana anda sudi datang kepada studio kami dan untuk kongsilah kisah anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda, dan we only hope that you get good things lah dalam masa akan datang. Amin. Alright, dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.